jadi malam ni siapa yang nampak saya, tag, share kawan-kawan, right? Kita nak buat dinner sharing. Dinner sharing ni dia macam biasanya kalau dinner kita makan kan, makanan ke minuman ke, tak kisahlah apa-apa dengan family. Tapi untuk dinner sharing kali ni kita dinner ibarat kita makan benda yang kita nak share. Macam tu. So hari ni kita akan share pasal 10 langkah nak berjaya. Right? Macam mana kita nak berjaya ni? Kan? So malam ni kita nak share pasal mencuba. Kan macam saya cakap di 10 langkah nak berjaya, betul? 10 langkah nak berjaya. Cara pertama ialah kita kena cuba. Kita kena cuba dan cuba. Itu je, simple je. Kalau kita nak berjaya ni, saya tak adalah cakap macam ni sebab saya berjaya. Tak adalah, saya pun tengah mencuba. So jadi macam mana 10 langkah kita nak berjaya kan? Cara pertama kita kena cuba. Cara kedua kita kena cuba lagi. Cara ketiga cuba lagi sekali. Cara keempat cuba dengan cara yang berbeza. Cara kelima cuba lagi esok. Cara keenam cuba dan minta bantuan. Cara ketujuh cuba cari orang yang dah berjaya, tolong buatkan. Cara ke-8 cuba baiki apa yang tak jadi tu. Cara yang ke-9 cuba kembangkan apa yang dah jadi. Dan cara yang ke-10 teruskan cuba sampai anda berjaya. Cukup ke 10 langkah? InsyaAllah cukup. Kalau kita buat benda ni kan, walaupun dengan 10 langkah saja saya rasa dah cukup dah. Janji kita follow step by step. Macam yang pertama, cuba dan cuba lagi sekali, cuba dengan cara yang berbeza, betul? Kita tak tahu benda tu apa yang akan terjadi satu hari nanti kan. Kita tak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. So jadi kita kena cuba. Kita kena keraskan diri kita kena cuba juga benda tu. Right? Kalau kita tak jadi, kita dah cuba tak jadi, tak apa. Kita improvise, kita baiki. Kita jangan ubah. Untuk saya, idea ni, kita terlampau banyak idea tau. Manusia ni tu masalah. Dia terlampau banyak idea. Jadi disebabkan dia terlampau banyak idea, membuatkan dia rasa, oh, idea ni tak betul lah, aku kena tukar idea lain. Tak, sebenarnya bukan idea tu tak betul. Idea tu dah betul. Tapi cuma kalau benda tu tak jadi, maknanya kita kena perbaiki. Faham tak? Kita jangan tukar sebab idea tu datang daripada kita dan tak semestinya idea kita salah. Untuk bisnes ni, saya cakap pasal bisnes. Untuk bisnes tak ada apa pun yang salah. Tak ada apa pun yang salah. Betul saya cakap, tak ada apa pun yang salah. Jadi kalau kita buat something tu tak jadi, kita kena improvise. Jangan tukar. Kalau tukar, itulah salah kita. Kita improvise, perbaiki apa yang kita dah buat tu. Cuba lagi sekali. Kalau tak boleh lagi, cuba dengan cara yang berbeza. Itu saya cakap tadi. Improvise. Kita jangan sesekali tukar benda tu. Jangan sesekali tukar idea tu. Sebab idea kita dah betul. Sebab kita dalam bisnes ni kan, dalam bisnes kita tak akan buat keputusan tu sendiri. Kita akan buat keputusan dengan tim. Kan? Kita akan buat keputusan dengan tim. Kita panggil tim yang lain semua. Okey, macam ni. Kita bentangkan. Dan ramai-ramai bagi pendapat. Macam ni. Kita kena buat macam ni. Kan? Jadi kita kumpulkan semua idea ni. Kita keluarkan dengan satu idea saja. Kita ambil semua ni. Sebab semua ni betul. Idea ni semua betul. Tapi kita kena improvise. Dekat mana kita kena improvise buatkan benda tu jadi? Itu cuba dengan cara yang berbeza. Bila kita dah cuba dengan cara yang berbeza tu masih tak boleh, kita cuba lagi esok. Jangan berhenti mencuba. Dan yang keenam, cuba dan minta bantuan. Dekat sini saya nak tekankan, bila kita dah cuba, kita dah improvise, kita dah cuba macam-macam cara, macam-macam method yang berbeza, kan? Jadi still tak boleh lagi. Tak apa, jangan berputus asa. Kita kena minta tolong dengan orang. Kita kena minta
pandangan dan pendapat orang. Macam dalam bisnes kita tak tahu, betul, kita tak kita dah buat benda tu tapi tak boleh juga, still tak boleh lagi kan. Jadi kita cari orang yang dah berjaya. Jangan pergi dekat orang yang belum berjaya. Sebab diorang pun terpinga-pinga lagi. Diorang pun mana tahu diorang pun cari kita pun entah ke mana lagi kan. Jadi kita cari orang yang dah berjaya. Macam kalau macam saya sendiri, saya bagi saya ni contoh Sifu bagi saya satu task, right? Satu tugasan untuk buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Saya dah buat tapi kenapa? Okay, buat je, betul, buat je. Dia bagi saya task kan. Dia bagi saya task dan saya dah buat. Saya buat tapi masih lagi tak jadi. Dekat situ baru kita minta balik pandangan Sifu. Lepas tu dekat situ baru Sifu akan tengok orang-orang yang berpengetahuan ni, orang-orang yang berpengalaman ni, dia tahu apa yang kita lalui semua, sebab dia pernah lalui apa yang kita lalui. So jadi dekat situ dia akan improvise balik apa yang dia bagi tahu kita. Contoh dia suruh kita buat macam ni dulu. Kita cakap dengan dia, Sifu tak jadi lah Sifu, sebab macam ni saya dah cuba untuk beberapa bulan ni masih tak jadi. Dekat situ nanti diorang akan tukar pandangan. Diorang akan improvise. Macam saya cakap tadi lah, improvise. Benda macam ni dia bukan tukar tau. Ada setengah orang dia salah konsep. Ada setengah orang dia salah konsep. Dia tukar benda tu. Faham tak? Dia tukar. Idea tu dah betul. Tapi dia tukar benda tu disebabkan dia rasa alamak tak jadilah macam ni, tak boleh lah macam ni. So jadi dia tukar. Bila tukar tu yang datang masalah. Faham tak? Bila tukar tu yang datang masalah. Sebab bila dia tukar tu, automatically apa yang dia dah cuba, sepatutnya dia dah cuba dah sampai 50%. Patutnya dia kena improvise je. Dia kena improvise sampai jadi 100%. Tapi dia tak improvise, dia tukar. Jadi dia start balik daripada kosong. Faham tak konsep dia? So jadi kita kena improvise, bukannya kita tukar benda tu kan.
Saya nak sambung lagi ni. Tapi mana-mana siapa-siapa yang nampak saya malam ni, share, tag dulu kawan-kawan. Kan? Sedap kita nak bercerita. Kau buat apa malam ni? Macam tu lah, serba sedikit. Saya nak sambung lagi ni. Ada sikit lagi, kita kena habiskan juga. Tak apa, relax. Malam-malam ni kita relax je. Jangan tension. Lagi-lagi kita dengan PKP sekarang ni. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Dia PKP ni dia relax juga. Tapi kita kena lakukan sesuatu lah untuk kita hidup, kan? Alright, saya sambung. Yang ke-9, cuba kembangkan apa yang dah jadi. Okay, dekat situ kita, macam saya cakap tadi, yang sebelum-sebelum ni kita dah improvise. Dan benda tu menjadi. Kita cuba kembangkan pula, kan? Kita cuba kembangkan benda tu into a next level. Kita cuba kembangkan benda tu jadi lebih besar, jadi apa ni. Dan lagi satu, saya perasan kan, ada sesetengah orang saya tak sentuh semua. Hujan tu lah, dekat tempat saya pun hujan juga ni. Saya duduk gombak, hujan juga ni. Jadi ada sesetengah orang, bukan semua tau, ada sesetengah orang yang dia dah cuba cara ni, dan berjaya. Apa yang dia buat tu berjaya. Okay? Dia nampak benda tu berjaya. Lepas tu bila ada orang lain yang stuck dalam keadaan dia sekarang ni kan, dia akan ada satu perasaan tu, rasa macam, oh, biar je lah dia. Kadang-kadang kita tak boleh macam tu. Kadang-kadang kita kena share. Kadang-kadang kita kena share kita punya pengalaman tu, supaya bila kita share ni, sebenarnya kita share, dia membuatkan kita lebih ingat tau dekat benda tu. Dia nampak macam tak logik kan. Macam mana aku share benda tu? Sebenarnya tak. Dia ibaratkan you jumpa benda tu, kan? You jumpa the solution, dan you sebarkan benda ni dekat orang ramai. Lepas tu orang ramai ni sebarkan lagi dekat orang ramai. Orang ramai sebarkan lagi dekat orang ramai. So who's the mastermind? Siapa mastermind ni? Siapa yang jumpa dia punya solution ni? You, betul. You yang sebenarnya yang akan banyak sangat dapat sesuatu, something. You akan dapat penghargaan. Memanglah tak dia dapat pingat penghargaan tu, tak. Penghargaan diri you sendiri. Lepas tu you akan jadi ingat je benda tu tau. So jadi kita sebagai manusia, kita tak boleh nak kena ikut ilmu. So jadi kalau kita ada ilmu, kita kena share. Kita share je. Jadi kita kembangkan benda tu. Kita kembangkan idea kita tu. Itulah bila kita dah kembangkan idea tu, dekat situ lah senang lagi, kan? Dekat situ kita dah gain trust orang. Betul. Dan yang ke-10, teruskan cuba sampai anda berjaya. Nampak tak? Kita dah kembangkan, kita dah improvise, kita dah tanya pendapat orang-orang yang berpengalaman ni, orang-orang yang pandai, bijaksana ni. Jadi kita dah tanya diorang. Dekat situ baru kita nampak slowly dia punya progress, kan? So, jadi bila kita dah macam tu, kita kena cuba dan cuba sampai kita berjaya. Kita kena ada sifat budak-budak. Kita kena ada sifat anak kecil. Sebab apa? Cuba saya sentuh, tak kisahlah you guys sekarang ni umur berapa, 18 ke, 19 ke, 20 ke, 30 ke, 50 ke, 81 ke, tak kisah you guys umur berapa. Cuba saya sentuh, cuba you guys fikir balik, masa you guys punya umur 5 tahun. Kita ambil fair and square lah, kan? Ambil 5 tahun. Umur semua orang 5 tahun. Okay? That time mak kita selalu cakap, jangan naik basikal laju-laju, nanti jatuh. Tapi kita buat apa? Kita main je. Betul tak? Kita main je. Sampailah bila dah terjatuh tu, baru menangis, datang kat mak, lap air mata, kesat dekat dinding. Tu dah teruk lah tu. Sampai kita menangis, kita sakit. Tapi
2 hari lepas tu, percaya cakap saya, budak yang jatuh sakit tadi ni, kita lah tu kan. Kita yang jatuh sakit, pedih, bernanah, menangis, benda semua kan. 2 hari lepas tu, bila luka tu belum sembuh pun lagi kan, luka tu belum sembuh pun lagi, masih sakit lagi kan. Tapi kita still Assalamualaikum, Waalaikumsalam ibu. So jadi bila kita jatuh tu, dah jatuh tu, the next day ataupun the next 2 day tu, kita akan still naik basikal lagi. Kita cuba walaupun kita tahu jatuh tu sakit. Betul tak? Jatuh tu sakit. Aku tahu jatuh ni mesti luka. Sebab apa? Sebab aku dah pernah kena dulu. Aku dah pernah kena dulu. Aku pernah jatuh dulu. Jadi aku tahu sakit dia macam mana tu. Time tu lah baru kita menangis balik rumah, luka darah-darah ni. Tapi the next day tu kita buat apa? Kita main lagi, kita cuba lagi. Macam tu lah kita dalam kehidupan. Kita tak boleh nak senang berputus asa. Bila kita ada sifat berputus asa tu, itulah yang membuatkan seseorang tu gagal. Itulah yang membuatkan seseorang tu gagal. Kita kena cuba, keep trying sampai bila-bila. Even though kita dah berjaya sekalipun, benda yang sama juga kita jangan lupakan. Just improvise. Sama macam budak kecil ni yang jatuh naik basikal ni. Dah naik basikal, jatuh, menangis. The next day naik basikal lagi. Time tu baru dia fikir, oh, aku tak nak jatuh, jadi macam mana aku nak buat? Nampak tak konsep dia? Dia still naik basikal. Walaupun dia tahu aku naik basikal ni bahaya, jatuh nanti berdarah, luka. Dia tahu benda tu, tapi dia still naik basikal. Tapi dia fikir, macam mana cara aku untuk tak jatuh, tak sakit dan tak luka. Dia cuba lagi walaupun okey dia kata okey guna dua kaki ni guna satu kaki ni jatuh. Try lah guna dua kaki. Dia try guna dua kaki, jatuh lagi. Ajar ibu ya. Ya bo. Dia cuba lagi, jatuh lagi. Lepas tu dia balik rumah, dia menangis lagi, dia lap air mata, dia luka-luka berdarah-darah lagi. Tapi guess what? The next day tu, keesokan harinya tu, dia jadi benda sama juga. Dia still naik basikal. Nampak tak? Dia cuba dan cuba. Walaupun dia tahu jatuh tu sakit, walaupun dia tahu luka tu sakit. Sama macam kita dalam bisnes, sama macam kita dalam kehidupan. Memang sakit bila jatuh. Okey, kita dah cuba ni, saya cakap pasal bisnes Kita dah cuba naikkan bisnes kita, tak jadi, gagal. Lepas tu kita kena cuba lagi. Ini masalah manusia lah. Even saya sendiri pun ada sifat macam ni. Bila kita dah gagal sekali, kita takut untuk gagal. Faham tak? Kita takut untuk gagal. Bukan macam budak kecil ni lagi. Dulu masa kita 5 tahun, kita tak macam sekarang. Cuba kalau kita bawa balik sifat yang dulu tu datang ke hari ni, saya rasa semua orang berjaya. Sebab apa? Kalau dia bawa sifat dia yang tak berhenti mencuba, yang tak takut untuk gagal, saya rasa hari ni dia akan berjaya. Percaya cakap saya. Dia akan berjaya. Sebab apa? Masa kecil kita tak pernah, kita tak risau tau kita gagal ke. Kita tak risau kita ni luka ke bila jatuh. Kita tak risau benda tu. Tapi bila kita dah besar, time tu baru, alamak, aku takut lah. Aku buat ni nanti gagal. Aku buat ni nanti jatuh. Aku buat ni nanti tersungkur, lingkup, bankrupt. Itulah yang susah. Jadi kita kena cuba je dulu. Macam dalam bisnes, kita dah buat separuh jalan, tak boleh.
gagal, jangan menyerah. Kita improvise lagi. Kita improvise, betulkan balik idea kita tadi tu. Kita jalankan balik, kita panggil tim, kita bincang balik. Okey, cara ni tak boleh, kita kena cuba cara lain. Kita bincang balik. Tak salah mencuba. Cubalah beratus kali pun, berjuta kali pun, kan? Cubalah banyak kali sekalipun. Buat je, betul, buat je. Cubalah beribu kali, berjuta kali pun, buat sampai berjaya. Ingat benda tu, buat sampai berjaya. Cuba anda fikir, cuba you guys fikir, kalau pencipta lampu ni, pencipta mentol ni, dulu dia rasa, oh aku takut gagal lah, kan nanti kalau aku buat ni orang gelakkan aku, orang tak percayakan aku boleh buat benda ni. You guys rasa kalau dia berfikir macam tu, kalau dia ada mindset kepala otak yang macam tu, saya rasa sampai sekarang ni kita duduk solat, pergi tandas pun bawa api tu, obor kan, pegang tu sampai ke sekarang. Kalau dia ada mindset yang macam tu. Tapi dia buat apa? Oh, biarlah orang nak mengata apa, kita diam je, kita buat bodoh je, buat dono je, kita buat je. Sampailah bila dia dah berjaya, time tu orang nampak mentol ni benda yang biasa. Macam, oh okey, mentol, dia keluarkan cahaya, dia keluarkan lampu, normal. Nampak tak? Normal. Dulu kapal terbang, pencipta kapal terbang, korang rasa semua masa dia baru start nak buat kapal terbang tu, dia dapat feedback yang baik ke daripada orang? Duduk dalam gelap lah. Memang duduk dalam gelap je. So jadi kalau masa pertama kali dia cuba untuk buat kapal terbang tu, you guys rasa dia dapat kritikan yang baik ke daripada orang? Orang cakap macam, oh bagus lah kau buat kapal terbang ni, aku sokong kau. You guys rasa dia dapat macam tu? Sebab saya rasa tak. Sebab apa? Okay, time tu tak ada kapal terbang, tak ada benda yang terbang melainkan burung, kan? Tiba-tiba adalah seorang mamat ni datang, dia kata, aku nak buat kapal terbang ni, kenderaan yang boleh terbang, boleh bawa kita kat dalam tu, boleh pergi ke mana-mana kita nak. Orang gelakkan dia tau time tu, bukannya puji dia. Memang gelakkan dia time tu. Apa yang tak? Orang gelakkan dia time tu. Macam, apa benda lah kau ni nak buat kapal terbang, benda yang tak juga kau nak buat. Orang cakap macam tu. Bila jadi dia dapat kritikan lagi. Orang kata, oh ni sihir semua ni, jangan percaya, ni tahyul, ni sihir, jangan percaya. Orang cakap macam tu pula. Betul tak? Nampak tak kat situ? Setiap apa yang kita buat mesti akan ada dan terima kritikan daripada orang. Tak kisah apa pun yang kita buat. Jujur saya cakap, tak kisah apa pun yang kita buat, pasti akan terima kritikan daripada orang. Percayalah cakap saya. Macam saya sendiri pun, saya cakap dengan kawan-kawan saya kan, sebelum PKP, duduk dengan kawan-kawan, ngopi dan masing-masing cerita kerja, apa yang diorang jual, kerja diorang semua kan. Sebab ada setengah kawan saya yang dah kerja, ada yang masih penganggur tetap lagi, ada yang menunggu jawapan universiti, banyak. So jadi sembang. Lepas tu sekali ada yang cakap dia dah kerja, dia cakap dia kerja dekat Giant, ada yang cakap dia kerja dekat Sogo, ada yang cakap dia start business sendiri, ada yang cakap dia jadi dropship, ada yang cakap dia jadi agent untuk suatu produk ni kan. Lepas tu bila sampailah dekat saya, dia tanya saya, Rick, kau buat apa sekarang? Saya pun cakap lah, oh aku buat ni lah, Firania ni aku buat pun bukan nak menjual sangat pun. Aku buat ni sebab aku nak tolong kaum kakak-kakak dan makcik-makcik. Sebab
Aku tengok sekarang ni kan, susah diorang nak pergi sedondon semua dengan suami diorang kan. Kadang-kadang diorang pakai baju yang 2-3 kali sama. Jadi orang pun macam, kau ni bedah tak ada baju lain ke? Macam tu tau. Sampai orang lain pun macam, kau ni tak ada baju lain ke? Macam tu. So jadi aku cuba nak tolong diorang, nak tolong kakak-kakak makcik-makcik ni. Sebab tu aku buat Firania ni. Bukannya aku nak menjual sangat pun, tak pun. Lepas tu sekali dia kata, okey, so maknanya kau jual kain pasang? Lepas tu saya pun cakap ya. Saya cakap ya, aku jual kain pasang. Time tu semua gelak tau. Diorang gelakkan saya. Sebab apa? Sebab dia kata, kau lelaki, buat apa kau nak jual kain pasang? Asal lah kau tak pergi join aku jual benda ni, jual kasut ni, jual jam. Jantan sikit. Dia kata kain pasang ni tak jantan. Tak apa, saya diam. Saya pekakkan telinga saya. Saya diam. Sebab saya rasa saya buat ni kan, saya buat ni bukannya untuk saya sendiri. Saya buat ni untuk tolong ramai orang. Saya buat ni untuk tolong mak ayah saya. Dan tu adalah salah satu daripada big why saya. Kenapa saya start benda ni? Kenapa saya buat semua benda ni? Saya malu tau masuk live ni. So, jadi kenapa saya buat ni? So jadi saya pekakkan telinga. Saya buat je. Saya tak fikir pasal orang lain. Janji niat saya nak tolong ramai orang. Saya nak tolong mak ayah saya. Tu dah cukup dah untuk saya. Tu dah cukup dah. So jadi kadang-kadang kita kena pekakkan telinga tau. Setiap apa yang kita buat pasti akan ada kritikan daripada orang. Tak kisahlah benda tu simple ke, benda tu fancy ke. Fancy lagi lah kena kan. Benda tu simple sekalipun, keep going brother. Yeah. So jadi apa benda pun yang kita buat pasti akan ada kritikan daripada orang. Percaya cakap saya, pasti akan ada kritikan daripada orang. Sebab sifat manusia kebanyakan yang saya nampak, diorang tak boleh, diorang tak senang dengan kejayaan orang lain. Sedangkan orang tu belum berjaya lagi pun. Okay. So jadi tak apa, kadang-kadang kita pekakkan telinga, butakan mata, kita berpegang lagi dengan kenapa kita nak buat benda ni. Kita fikir balik, aku buat benda ni untuk ni, aku buat benda ni untuk ni. Tak payah fikir apa yang orang cakap. Kadang-kadang orang tu tak tahu apa yang kita lalui. Jadi kita buat je dulu. Salah, tak apa, betul kan? Salah, tak apa, minta tolong orang yang dah berjaya. Salah, tak apa, kita cuba lagi. Jangan takut dengan kritikan orang. Buat masa sekarang ni, diorang gelak dengan saya sebab lelaki jual kain pasang. Tapi satu hari nanti diorang akan dah terbiasa dah dengan benda tu. Hairi, seorang lelaki yang menjual kain pasang. Jadi jangan takut dengan kritikan. Jangan takut. Apa pun yang kita buat akan ada kritikan dan halangan dia tersendiri. Jadi kita buat je dulu, kan? So, jadi siapa-siapa yang dah tengok malam ni, terima kasih sangat-sangat. Saya sangat-sangat macam ni nak cakap, sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada yang dah tengok malam ni. Sorry, sesama sikit. So jadi InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Esok kita jumpa lagi dekat dinner dinner sharing. Dinner sharing ni lagi satu saya nak cakap, Chef Wan boleh masak. Dia pun lelaki juga. Nampak tak? Chef Wan dulu sebelum dia naik, sebelum dia orang dikenali ramai, kan? Maafkan saya. Sebelum dia dikenali ramai, orang gelak tau bila dengar, lelaki masak lah. Sekarang ni orang, Chef Wan buat apa? Chef masak lah. Benda tu dah biasa tau. Sebelum dia nak naik,
dia akan ada kritikan dia sendiri. Confirmnya. Percaya je kat saya. Betul tak? So, begitulah serba sedikit kan, perkongsian kita malam ni. Tak apa, kita relax-relax je. Saya doakan dan kita semua pun berdoa agar PKP ni tak dilanjutkan lah. Jadi mana-mana yang masih berdegil keluar tu, janganlah kan. Kita duduk rumah je, relax-relax je kat rumah. Memasak lah. Kita boleh jadi chef Wan kan. Kalau nak income sikit, kita berniaga kan. Sekarang ni ada 40 bilion dah dekat tangan masyarakat, dekat tangan rakyat Malaysia. Jadi kita nak takut apa kan. Saya faham ada sesetengah yang tak dapat lagi, ada sesetengah yang tak dapat. Tapi yelah, kerajaan pun tak boleh nak memenuhi semua kan. Tapi tak apa, kita slowly kan. Okay, insyaAllah esok kalau ada rezeki, panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi dekat Dinner Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.